Lebih 2,500 tahun yang lalu, di bandar Miletus, di Greece kuno, seorang lelaki bernama Thales menoleh ke arah bintang dan merenungkan misteri alam semesta. Dia dianggap sebagai ahli falsafah yang pertama dalam sejarah, dan gagasannya memicu revolusi dalam pemikiran manusia yang berterusan hingga hari ini. Perkataan falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu Philion dan Sophia. Philion bererti cinta, kaji atau hargai, manakala Sophia bererti hikmah, kebijaksanaan atau kebenaran. Bahasa Inggeris memberi makna falsafah adalah cinta akan kebijaksanaan dan kebenaran atau love of wisdom and truth. Menurut Kamus Dewan 2007, falsafah ditakrifkan sebagai pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar-dasar ilmu. Menurut tokoh Islam iaitu Al-Farabi, mendefinisikan falsafah sebagai suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenar dan segala yang ada. Tokoh Islam yang lain seperti Dr. Sidi Ghazalba mendefinisikan falsafah sebagai satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas. Tokoh Barat iaitu Plato mendefinisikan falsafah ialah sebagai pengetahuan kepada benda-benda. Benda-benda itu termasuklah benda di sebalik benda iaitu metafizik. Menurut Aristotle 387 hingga 322 SM, yang juga merupakan tokoh Barat, menyatakan bahawa falsafah ialah ilmu tentang kebenaran. Hal ini kerana tujuan atau maklumat falsafah adalah mengetahui hakikat sesuatu. Falsafah dibahagikan pada 3 cabang yang berbeza: falsafah teoretikal, amali dan baru. Falsafah teoretikal membincangkan tentang epistemologi, metafizik, logik, estetika, psikologi dan arkeologi. Manakala falsafah amali merangkumi etika, politik, ekonomi dan tamadun. Terakhir, falsafah baru membincangkan tentang falsafah teknologi, falsafah alam sekitar dan falsafah timur. Dalam falsafah teoretikal, maklumat utama adalah mencari kebenaran melalui kaedah empirik seperti pemerhatian, pengalaman dan eksperimen. Di dalam cabang ini, epistemologi membincangkan tentang teori pengetahuan, metafizik membicarakan sifat realiti dan kewujudan, arkeologi membincangkan tujuan pengetahuan dan penggunaannya, dan estetika memfokuskan kajian keindahan, selera dan pengalaman kaitan dengan seni. Sementara itu, falsafah amali memberi tumpuan kepada pemikiran serius dan sistematik yang tidak terikat dengan tradisi. Cabang ini termasuk etika, politik, ekonomi dan tamadun yang membincangkan tentang ukuran yang digunakan untuk membezakan antara tingkah laku baik dan buruk, proses membuat keputusan untuk satu kumpulan, pemahaman tentang urusan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang maju dan progresif. Falsafah baru pula merangkumi cabang-cabang falsafah moden seperti logik, falsafah alam, semula jadi dan moraliti. Falsafah teknologi membincangkan tentang asal-usul teknologi dalam masyarakat manusia. Falsafah alam sekitar memberi tumpuan tentang bagaimana manusia menguruskan alam sekitar. Dan falsafah timur memfokuskan kajian kepada mistisisme, tradisi dan hubungan keluarga menggunakan elemen metafizik. Ilmu falsafah dipelajari bertujuan mengasah pemikiran asas dalam membentuk sesuatu idea agar ia lebih mudah difahami. Ia dapat melatih seseorang untuk berfikir secara rasional dan logik dalam memilih atau menyampaikan suatu maklumat. Hal ini demikian kerana ia dapat membantu seseorang untuk berfikir sama ada suatu perkara itu logik, benar atau boleh diterima oleh suatu pihak atau masyarakat yang tertentu. Dengan adanya kemahiran ini, seseorang dapat membuat keputusan ataupun berfikir dengan sendiri. Selain itu, pemikiran kritis yang dapat membantu seseorang itu untuk berfikir secara lebih mendalam dan luas juga merupakan kepentingan mempelajari ilmu falsafah. Pemikiran yang kritis dapat menjadikan seseorang untuk berfikir secara terbuka apabila menerima idea maupun pendapat orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang mempunyai pemikiran yang kritis akan berusaha untuk mempertimbangkan dan menganalisis semula secara kritis serta mengambil kira pelbagai sudut dan aspek. Oleh itu, pemikiran kritis dapat melahirkan individu atau masyarakat yang berfikiran secara mendalam dan kritis dalam setiap aspek. Seterusnya, ilmu falsafah mampu memberi kefahaman kepada seseorang dalam memahami idea-idea dan pemikiran yang pernah wujud dalam sejarah. Dengan mempelajari ilmu falsafah, kita dapat mengetahui bahawa ahli falsafah telah membuka mata setiap individu untuk memahami mengenai dunia. Ia mampu mengembangkan dan meningkatkan lagi batasan intelektual dan kebebasan untuk berfikir. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu falsafah sangat penting kerana ia mampu melahirkan individu yang mampu menggunakan fakta atau idea asal dalam mencipta suatu hujah mengenai ilmu dan idea baru dengan lebih baik. Oleh itu, ia mampu membuat keputusan yang baik dan benar sama ada memberi kesan yang besar maupun kecil kepada masyarakat.
perbezaan ideologi Barat dan Islam. Wajarlah bagi falsafah yang dibangunkan dalam satu masyarakat itu mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini kerana sejarahnya adalah berbeza. Begitu juga pemikiran, sifat tempatan dan banyak lagi. Ideologi Barat dikatakan tertumpu pada beberapa ideologi utama berdasarkan sejarah, sifat tempatan dan aspek-aspek lain lagi yang berkaitan. Antara 4 ideologi yang berkaitan termasuklah ideologi sekularisme, liberalisme dan humanisme. Ideologi Barat adalah sangat berbeza dengan ideologi Islam. Akidah Islam menitik beratkan penganutnya dalam mengesahkan Allah, mengagungkan Allah sebagai pencipta alam, menyembah Allah yang menguasai langit dan bumi, dan memuji Allah yang menguasai serta mengetahui alam gaib dan alam nyata. Falsafah Islam bertunjangkan pada konsep ketauhidan Allah dan kepada pandangan hidup bahawa Allah adalah pencipta yang memiliki segala sifat wajib. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, sebenarnya kita dapat lihat bahawa ideologi Islam ini sedikit sebanyak diaplikasikan dalam pentadbiran negara dalam memastikan pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia mencapai keharmonian sosial bersama. Peristiwa 13 Mei 1969 yang menjadi sejarah hitam kepada rakyat Malaysia kerana berlakunya peperangan kaum antara berlakunya perbezaan jurang pelbagai aspek, terutama ekonomi yang berlaku di antara kaum Melayu, Cina dan India. Pada 16 Mei 1969 yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat akibat daripada keadaan yang tercetus. Majlis Perundingan Negara telah ditubuhkan melalui Mageran yang bertanggungjawab menjadi pemikir dalam rangka perpaduan negara. Maka terlahirnya ideologi kebangsaan iaitu rukun negara yang digubal sebagai falsafah negara dan pendekatan baru ke arah mewujudkan sebuah negara bangsa yang stabil. Falsafah di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK mula diterbitkan atau diwujudkan pada tahun 1996 sebagai penyempurnaan kepada Falsafah Pendidikan Negara atau FPN. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Menurut Zainin Abdullah, falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan sebagai panduan kepada para pendidik untuk terus produktif dan kreatif dalam melaksanakan aktiviti pendidikan demi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu selari dengan perkembangan zaman yang dapat memberikan sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Maklumat Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau FPK. Terdapat beberapa maklumat yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Antaranya ialah berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu, bertanggungjawab pada diri, masyarakat, agama dan negara, berakhlak mulia, percaya dan patuh pada Tuhan. Ciri falsafah dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai ciri-ciri falsafah yang diterapkan. Hal ini dikatakan demikian kerana ilmu dan ciri falsafah digunakan pakai dalam pembinaan falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat beberapa ciri-ciri falsafah dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah falsafah pendidikan kebangsaan bertujuan melahirkan insan seimbang melalui proses pendidikan iaitu sistem pendidikan dalam negara. Falsafah pendidikan negara kebangsaan berhasrat dalam melahirkan graduan yang mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi dan menjadi insan mulia serta seimbang dan seharusnya menjadi labor force yang cekap. Falsafah pendidikan kebangsaan juga bertujuan dalam menyimbangi jasmani, emosi, rohani dan intelek atau dikenali sebagai jeri. Falsafah pendidikan kebangsaan boleh dikait rapat dengan ilmu falsafah. Hal ini dikatakan demikian kerana definisi falsafah secara umumnya adalah sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menganggapi suatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan hakiki. Selain itu, menurut Dr. Sidi Ghazalba, juga berfalsafah ialah mencari kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkannya dengan berfikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Hal ini dapat dibuktikan bahawa
Pengertian ilmu falsafah oleh tokoh adalah selari dengan maklumat falsafah pendidikan negara kebangsaan. Hal ini dikatakan demikian kerana secara umumnya FPK bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang dapat menyeimbangkan emosi, rohani dan intelektual, iaitu dapat berfikiran secara rasional dan pemikiran ke arah masyarakat jagat. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara diperkenalkan akibat berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan dan menghancurkan perpaduan kaum di Malaysia. Terdapat 5 prinsip yang digariskan dalam rukun negara, iaitu kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan pada Tuhan adalah mewujudkan ikatan agama agar masyarakat dapat membentuk fikiran pertuturan dan perbuatan yang memanfaatkan diri serta orang lain, memandangkan semua agama mengajar kebaikan. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan membolehkan masyarakat menyedari kepentingan perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memandangkan undang-undang memberi perlindungan kepada semua anggota masyarakat. Yang kelima dan terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan memupuk sasiah mula dalam kalangan masyarakat agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang boleh menjejaskan perasaan orang lain. Falsafah sejahtera adalah hasil daripada gabungan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan rukun negara. Apabila kedua-dua falsafah ini difahami dan diamalkan, maka lahirlah falsafah sejahtera. Kepentingan falsafah sejahtera. Terdapat beberapa kepentingan dalam falsafah sejahtera. Antaranya ialah falsafah sejahtera dapat melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Perkara ini telah dibuktikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan bahawa pembangunan insan mestilah seimbang dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani bagi memastikan setiap insan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan harmoni. Selain itu, mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan juga merupakan salah satu kepentingan falsafah sejahtera. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam falsafah rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip yang utama. Hal ini kerana kepercayaan agama dan mengamal serta mematuhi perintah agama ialah sangat diperlukan untuk mengawal diri setiap insan. Oleh itu, falsafah sejahtera adalah sangat penting dalam kehidupan kerana ia gabungan kedua-dua falsafah, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan maklumat bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan rohani melalui pendidikan. Melalui struktur kurikulum yang diterapkan dalam institusi pendidikan sekolah, individu atau pelajar dapat mengembangkan potensi mereka melalui bakat dan keupayaan yang ada. Program-program sukatan pelajaran yang diterapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia mampu memberikan pendedahan, pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktikal. Falsafah rukun negara yang diwujudkan untuk membentuk dan menilai ideologi kebangsaan agar masyarakat yang mematuhi ideologi tersebut dapat manfaat daripadanya. Masyarakat yang mematuhi rukun negara dengan bukan sahaja memberi kebaikan kepada negara, tapi kepada masyarakat sekelilingnya. Antaranya, masyarakat akan hidup dalam keadaan toleransi, hormat menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza agama, bangsa dan kepercayaan. Ia juga dapat melatih masyarakat untuk mematuhi peraturan dan undang-undang dengan lebih baik apabila masyarakat menghayati dan mengamalkan falsafah rukun negara. Rukun negara juga dapat dijadikan sebagai sebuah panduan oleh masyarakat dalam membentuk dan mencorakkan negara yang didiami dengan mematuhi prinsip-prinsip rukun negara. Falsafah sejahtera terbentuk daripada gabungan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan yang bermaklumat dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual, manakala falsafah rukun negara bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Matlamat dan tujuan kedua-dua falsafah ini mampu membentuk dan mencorak negara yang sejahtera dan aman. Hal ini dikatakan demikian kerana falsafah sejahtera mampu untuk mewujudkan dan membentuk negara Malaysia sebagai negara yang membangun dan aman walaupun masyarakatnya hidup dalam pelbagai bangsa, budaya dan agama. Falsafah sejahtera dapat menjadi panduan kepada masyarakat dalam membina sebuah negara yang harmoni dan maju.
Oleh itu, falsafah negara bukan sahaja memberikan kesan pada individu dan masyarakat, tetapi ia juga mampu memberikan kesan yang baik kepada negara.